Okey, baik-baik. Jadi insya-Allah kita mulakan dulu dengan petang ni, memandangkan waktu asar ni mungkin agak mata agak puyu kan, kita tak berapa mungkin rasa letih, agak penat. Jadi kita mulakan sedikit, kita nak asah sikit minda kita ni. Kita memulakan dengan soalan kuis. Ni saya biasa buatlah soalan kuis ni ya. Jadi ibu-ibu boleh menjawab di ruangan chat yang diberikan. Sebab ini di ruangan chat lah supaya tidak mengganggu jemaah lain insya-Allah. Alhamdulillah ramai juga yang join alhamdulillah. Syukur. Biasa kalau di surau masjid ni tak sampailah 60-70 ni, sangat susah. Sangat jarang kita nak tengok. Baik, soalan dia saya bacakan kepada ibu-ibu yang mungkin tak nampak slide ataupun ada masalah yang hadapi ya. Soalannya adalah apabila seseorang kita ni melakukan kebaikan yang kita sampaikan. Maknanya ada orang lain yang melakukan kebaikan yang kita sampai. Berapa nilai ganjaran yang kita dapat? Okay. A, separuh daripada amalan kebaikan. B, sama seperti amalan kebaikannya. C, 10 kali ganda dengan amalan kebaikannya. Dan D, 700 kali ganda dengan amalan kebaikannya. Jadi ibu-ibu bolehlah mengambil ruangan chat untuk menjawab soalan. Kita mengasah sedikit otak kita lah yang mungkin agak kata lemah lesu kan. Boleh ambil ruangan chat insya-Allah kita akan bincang lepas ni. Sambil-sambil tu saya pun nak tegur-tegur siapa sikitlah dengan ibu-ibu sekalian kan. Adakah yang berpuasa pada hari ni? Boleh jawab di ruangan chat lah insya-Allah supaya memudahkan kita punya communication. Ada, mudah-mudahan ada insya-Allah Hari ni hari ketih Ada alhamdulillah. Saya yakinlah. Tak tanya pun tak apa, insya-Allah mesti ada menjelah ibu-ibu sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan puasa kita ni diterima, mendapat ganjaran yang terbaik. Allah ampunkan dosa kita semua kan. Kita dipertemukan dalam syurga Allah insya-Allah sebagai keluarga sahabat pencinta Al-Quran mudah-mudahan. Baik, jadi boleh ambil ruangan chat untuk menjawab insya-Allah. Yang kepada yang baru masuk, saya ulang soalan. Apabila seseorang melakukan kebaikan kita nak sampai, berapa nilai ganjaran yang kita dapat? A, separuh daripada amalan kebaikan. B, sama seperti amalan kebaikan. C, 10 kali ganda. D, 700 kali ganda. Okay, tadi ada bonda Maimun tak sedar nak bersahur Ustaz, tak tahan dah berumur. Okay, kita faham. Baik, ialah kadang-kadang kita lepas dia tidak semestinya kepada yang berumur Sebenarnya bonda Maimun sebenarnya dia berlaku kepada sesiapa sahaja boleh berlaku. Kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang kita terlepas nak sahur jadi rasa rugi kalau tak puasa kan. Tapi apa yang saya buat kalau saya rugi kan. Tapi kalau saya biasanya kalau tak bersahur, saya akan cuba puasa dulu. Walaupun tak makan minum, saya cuba puasa. Kadang-kadang tu lepaslah. Kadang-kadang tu kita rasa lapar juga kan bila tengok pelajar kita makan. So dengar bunyi azan saya buka puasa. Dia bukanlah azan maghrib azan zuhur saya dah buka puasa. Jadi nak kata tak apalah, yang penting usaha kepada bonda Maimun pun sama. Dia jangan kita terus berserah. Maknanya kita dah bangun katalah dah terlajak dah masuk subuh. Sebaiknya kita cuba puasa dulu. Cuba je puasa, mungkin kita memang rasa tak mampu kan. Tapi biar sampai tak mampu tu. Sebaik-baiknya begitu. Kalau boleh lah, kita tak paksa tapi itu lebih baik kerana ada usaha kita nak berpuasa walaupun terlepas peluang. Jadi Assalamualaikum Ustaz, tanya sikit boleh? Ya boleh insya-Allah. Macam ni Ustaz, kalau kita niat qada, kita tak boleh berbuka kan Ustaz? Betul. Okey baik. Berkenaan dengan qada ni dia strict sikit niat dia perlu dilakukan sebelum masuk subuh. Berbeza kalau sunat sunat dia ada kelonggaran, kita boleh buat sampai sebelum masuk zuhur dengan syarat tak makan tak minum. Tapi kalau qada sebab dia sama dengan wajib, jadi dia mesti kena niat pada waktu malam, maknanya sebelum masuk subuh. Jadi maksudnya kalau bonda katalah dah bangun pagi, mungkin dah niat awal-awal bangun terlajak. So boleh puasa dulu sebab kita memang dah niat tapi dah terlajak tak sahur ni. Okey, dan dalam keadaan kita tak mampu. So bila tak mampu, kita bukan sengaja berbuka. Kita terpaksa nak berbuka. Jadi maknanya kalau boleh buat dulu, kalau tak boleh pun tak ada masalah kerana walaupun kita dah niat, walaupun kita nak kena qada,
tapi di situ adanya keringanan kerana kita ada pilihan boleh qada di hari lain. Kecuali kalau itu hari terakhir. Katalah esok, bukan esok lah, lusa katakan Ramadan, esok tu hari Syak. Hari ni memang hari terakhir kena qada. Jadi itu jadi wajib. Kalau ada pilihan di hari lain, itu menjadi satu maknanya ikhtiar, boleh memilih pada hari lain kerana apa? Disebabnya ada masyaqqah. Kita tak bersahur, maka akan melemahkan diri kita. Begitu bunda, insya-Allah. Terima Okey. kasih Ustaz. Satu lagi nak tanya. Sama. Kalau kita puasa Nabi Daud kan Ustaz, kita puasa Nabi Daud, kita nak kena mula hari apa Ustaz? Yang eloknya. Okey. Kalau berkenaan puasa Nabi Daud, dia hanya kaedah, kaifiat. Maknanya dia kena selang-seli. Berkenaan hari yang dimulakan tidak dikhususkan. Maknanya benda nak mula bila-bila pun tak ada masalah. Yang penting kita berselang-seli. Jadi maknanya dia boleh juga kita gabungkan dengan puasa sunat. Contoh kita mula hari Isnin. Isnin puasa sunat memang ikut cara Nabi SAW. Kemudian Isnin juga kita dah gabungkan untuk kita puasa Nabi Daud. Okey, Selasa kita skip, tak puasa. Rabu kita puasa Nabi Daud. Khamis kita puasa juga, tapi puasa apa? Puasa sunat hari Khamis. Jumaat kita puasa daripada apa? Puasa Nabi Daud. Okey, Sabtu tak payah puasa, Ahad kita puasa lagi. Dia begitu. Maksudnya kita boleh gabungkan dalam keadaan yang sama. Seminggu kalau kata mula daripada hari Isnin, so Selasa tak puasa, Sabtu tak puasa. Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Khamis sebab apa? Memang sunat kan? Itu Jumaat. Jumaat ni sebab kita memang daripada Isnin. Kita dah langkau, Rabu langkau, Jumaat. So Sabtu pun tak puasa. Kemudian Ahad kita puasa. Begitu boleh. Kalau macam gitu kan Ustaz, betul lah kita selang-seli. So maknanya tak adalah dah puasa putih ke puasa benda, tak adalah dah ya. Kalau Daud lah. Okey, dia begini, bila dalam keadaan kita nak menggabungkan keadaan, contoh kita kata nak puasa Nabi Daud dan bertemu juga dengan puasa hari putih. So di situ kita ambil dua-dua sekali. Katalah bonda puasa lah puasa hari Rabu, nak puasa Nabi Daud. Okey, lepas tu nak puasa hari Jumaat. Okey. Semalam hari Khamis memang sunat. So bonda puasa lagi. Sebab itu puasa sunat yang memang yang puasa Isnin Khamis. Hari ni puasa Nabi Daud dan juga puasa hari putih. Kemudian esok puasa pertengahan bulan, Ahad puasa pertengahan bulan. Maknanya dia boleh bertembung pada hari yang sama dan kita boleh ambil kedua-duanya sekali. Tak ada masalah. Tapi niatnya satu je lah Ustaz kan. Kalau kita Niat dia memang satu, betul. niatnya Daud tapi maknanya dia laraskan macam tu lah terus dapat sekali tu kan. Sebenarnya buat puasa sunat, sebenarnya dia tak perlu khusus pun tak apa. Kita hanya sekadar niat puasa sunat kerana Allah. Dia tak perlu khusus pun tak apa. Dia ada kata satu kaedah dalam niat yang penting kita sebut sama ada ia fardu ke sunat. Kita panggil istilah dia adalah fardiyah, sama ada fardu ataupun sunat. So kalau puan boleh sebut sunat, itu pun dah memadai. Kerana apa? Sunat itu kita dapat difahami. Sunat apa? Berlaku pada hari itu hari Khamis. So sunat hari Khamis. Dia tak perlu khusus pun tak apa. Sunat pun cukup sebenarnya. Kena tentukan apa? Fardu. Sama ada fardu Ramadan ataupun qada ataupun sunat. Itu yang penting. Berkenaan yang khusus tu tak ada masalah. Baik, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, baik kita bincangkan terus. Ustaz, sikit lagi. Kalau kata kita nak kata dia ni istiqomah lah dengan puasa Nabi Daud. Selama mana agaknya untuk dijadikan kita ni istiqomah? Terima kasih. Okey, sama-sama. Baik bunda. Okey, berkenaan dengan soalan istiqamah. Istiqamah ni biasa yang disebut sekadar ijtihad ulama lah dengan angka 40. Ini yang biasa ditekankan. Cuma ini bukanlah kata dalam hadis ke ataupun pandangan yang muktamad ke tidak. Istiqamah ni dia lebih kepada tanda-tanda. Biasa dikaitkan dengan angka 40. Kalau 40 hari dah berterusan, 40 kali dah berterusan, apa lagi? Ikut pada ibadah lah. Kalau kata puasa, 40 hari lah. Kalau kata macam berzikir ke apa, kita boleh kata sebanyak 40 kali ganda. 40 kali kita buat benda tu. Dengan kaifiat yang sama. So bila dah sampai kepada angka 40 ni, biasanya disebut oleh alim ulama ia sebagai satu kaedah yang telah istiqamah. Biasanya begitu. Tapi bukanlah itu yang sesuatu yang muktamad. Dia hanya ijtihad. Satu lagi tanda bila kita rasa bersalah.
Kita buat sesuatu, dah biasa buat, tiba-tiba tinggal, tak kira lah sengaja ke tak sengaja, kita akan rasa bersalah, kita rasa tak sedap hati, nak qada, nak ganti, macam tu. Contohlah bonda dah biasa solat duha kan, tiba-tiba tertinggal. Walaupun tak sengaja, memang terlupa, tertidur, apa-apalah masalah yang timbul. So rasa macam bersalah, rasa macam berdosa. Itu pun antara tanda istiqamah. Itu hanya tanda lah yang kita boleh nilai. InsyaAllah. Baik, kita bincangkan soalan. Okey, baik bonda, insyaAllah. Bonda Taibah. Okay, kita bincangkan soalan dah lama, dah ramai yang lama tunggu dah ni. Bila lah nak bincang soalan ni kan. Duk-dap dalam jantung tu kan. Okey, baik, kita bincangkan soalan ni, iaitu berapa nilai ganjaran. Sebenarnya tidak ada masalah. Kita pun kata, alah ustaz buat baik ni, buat je lah, tak payah fikir pasal ganjaran, betul. Cuma kita nak faham dengan betul. Kena ada pemahaman kan. Jadi bila kita tanya diri kita, bila orang tanya kita, so kita tahu apakah jawapan, apa yang disebut dalam hadis dengan jelas. Baik, hadisnya dalam riwayat Abu Daud nombor 5129 disebutkan, yang saya letakkan hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Kama qala, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama seperti yang melakukan. Hadis sahih riwayat Abu Daud 5129. Jadi jawapan dia jelaslah, iaitu dia sama seperti yang melakukan. Jawapan dia B. Tahniahlah kepada semua yang mendapat jawapan yang betul. InsyaAllah semua dapat hadiah ni. Hadiah apa ni? Hadiah pahala lah insyaAllah. Dan hadiah doa insyaAllah. Boleh ya, boleh sekalian. Baik, berkenaan dengan C dan D. 10 kali ganda ni, iaitu yang disebutkan berkenaan bacaan Al-Quran satu huruf bersamaan dengan 10 kali ganda kebaikan. 10 kali ganda kan yang Nabi sebutkan, satu huruf mendapatkan 10 kali ganda kebaikan. Manakala 700 kali ganda ni pula berkenaan dengan sedekah yang Allah sebut dalam ayat dalam Al-Quran, berkenaan dengan apa? Sedekah yang diberikan. Maka Allah akan melipat gandakan kepada 7 ranting, setiap ranting itu akan menghasilkan 100 biji benih. Maka ia dimaksudkan dengan 700 kali ganda. So itu untuk sedekah. 10 kali ganda untuk baca Al-Quran. Manakala ibadah yang lain, secara umum kita mendapat pahala yang sama. Seperti ibu sekalian, bonda-bonda sekalian, kita biasakanlah sampaikan kebaikan. Zaman sekarang ni kita nak sampaikan kebaikan sebenarnya tak susah. Kita masing-masing ada WhatsApp paling kurang. Kan, jadi kita boleh gunakan medium WhatsApp untuk sampaikan kebaikan. Contoh kita kata esok puasa sunat. Kan, jadi puasa hari putih. So bonda-bonda sekalian boleh ambil di ruangan status kan, tuliskan jom kita puasa esok. Contoh ni bagi contoh je. Jadi itu pun dah dikira sebagai mengajak orang kepada kebaikan. Katalah yang melihat adalah dalam mungkin 30 orang melihat. Dalam 30 tu mungkin adalah kata 10 orang yang terdetik. Baik aku puasa ni nak dekat rejab dah, tak qada lagi contoh. Dia bila terdetik tu dia ada niat pun dah dapat pahala dah. Siapa dapat pahala? Kita pun dapat, dia pun dapat. Sebab apa? Kita menjadi asbab. Walaupun dia niat, sekadar niat. Kerana apa? Kita mendapat sama dengan apa yang mereka dapat. So mereka dah dapat pahala, Allah janjikan, Nabi janjikan yang Allah akan beri, maka kita pun akan dapat pahala. Bila mereka buat, walaupun tak berjaya, tapi mereka cuba nak buat, maka insya-Allah dia dapat pahala. Itu kita sebut tadi, bagi orang yang mungkin terlajak bangun-bangun kan, dia tak sempat sahur, sebaiknya lah cuba dulu berpuasa. Ikutlah diri masing-masing. Kalau boleh, cuba berpuasa dulu sekadar yang mampu. Maka tempoh yang kita dah cuba puasa itu pun ada ganjaran pahala. Sebab ada usaha kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini bagi yang mampu lah. Bagi yang memang tak mampu tu, memang masuk angin ke, ada something yang tak kena tu, tak apalah. Kita faham keadaan badan kita tak sesuai. Jadi kalau orang berpuasa sungguh penuh dia puasa, maka lebihlah banyak kebaikan, lebih banyaklah pahala yang kita dapat. Jadi insya-Allah sama-sama kita cuba memanfaatkan teknologi untuk kita berdakwah. Ikutlah kemampuan kita masing-masing insya-Allah. Dan kepada ibu-ibu sekalian yang ada soalan, nanti kita akan jawab masa akhir. Lebih kurang dari 15 minit ke 20 minit kita akan berhenti.
kuliah dan kita akan jawab insya-Allah. Baik, kita bincangkan keadaan sunnah yang kita nak sambung. Itu saya dah kita sempat bincang 3 dulu. InsyaAllah petang ni kita sambung. Kita cuba bincang beberapa sunnah yang sempat dalam masa yang diberikan. Baik, jadi kita sambung pada sunnah yang keempat. Qala al-mu'allifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah yang keempat iaitu berkenaan jangan mencela makanan. Okay, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana beliau berkata bahawa ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahaw lahu wa illa tarakah kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan walaupun sekali. Jika baginda suka, baginda makan, jika tidak suka, baginda meninggalkannya. Hadis sahih riwayat Abu Daud, hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 3563. Jadi kita dapat lihat daripada hadis ini, kita dah baca, kita dah lihat dalam slide yang mana antara akhlak Nabi, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita tahu tidak akan membazir. Sebab itu Nabi menggalakkan kita supaya dalam konteks makanan tidak membazir, maka janganlah mencela. Maksud mencela ni apa? Kita mengatakan sesuatu yang tidak elok pada makanan. Kerana mencela ni akan memberikan satu tanggapan yang negatif. Kita mungkin tak suka. So, bila kita mencela depan ramai, seorang pun akan ada mindset, oh ni tak sedap. Padahal mungkin bagi dia sedap. Jadi kita dah memberikan tanggapan yang negatif. So itu akan menyebabkan berlaku pembaziran. Berpunca daripada apa? Kita sendiri yang tidak menjaga adab. Baik. Pertama sekali yang kita terangkan berkenaan dengan Nabi suka, Nabi makan, Nabi tak suka, Nabi tinggalkan. Nabi suka, Nabi makan, Nabi tak suka, Nabi tinggal. Ini bermaksud bila mana dikatakan Nabi tak suka, Nabi tak berkenan, tak kena dengan cita rasa Nabi. Sebab kita tahu Nabi pun manusia biasa, maka sifat harus bagi Rasul adalah makan minum, ada favorite, adalah yang tak berkenan ya. Macam biasalah, macam kita juga ada fitrah. Jadi pada makanan yang Nabi tak suka, Nabi akan tinggal ini. Maksud dia bukanlah tinggal tu biar macam tu. Kan, kita tak suka, kita biar je macam tu. Lepas tu bila orang tanya, kenapa kita biar? Kita berkata, ni muallim hafiz yang ajar. Bagi saya muallim kan. Muallim hafiz yang ajar ni. Kata Nabi tak suka, Nabi biar je. Ni mana belajar ni daripada kuliah sahabat pencinta Al-Quran online. Habis saya kena ban nanti. Jadi bukan itulah maksud dia. Walaupun pada hadis kita faham, sebut macam tu. Nabi tinggal. Tapi makna sebenar tu adalah meninggalkan bermaksud berikan kepada orang lain. Dia kaedah dia, kita memanfaatkan selagi mana boleh kita manfaatkan. Maknanya kalau makanan itu masih boleh dimakan, masih halal dimakan, maka makanlah. Jangan kita membazir. Itu kaedah dia. Itu dia punya konsep. Baik. Jadi ibu sekalian, kita nak lihat daripada sudut berkenaan dengan apa yang ulama bincangkan daripada hadis yang kita bacakan ni. Di sini ada 3 huraian yang kita nak berikan perhatian insya-Allah. Pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim disebutkan sebarang ucapan yang berbentuk kritikan adalah dilarang. Apa maksud kritik? Imam An-Nawawi hurai dalam kitab Al-Minhaj. Kritik ini maksudnya kita mengata dengan tujuan yang negatif. Maknanya contoh kita dihidangkan makanan, kita memang mengata kata tak sedap. Kita kata ni makanan ni busuk. Kecuali memang kalau rosak tak apalah, memang kita sebut tak sedap, kita sebutlah memang ni dah rosak, dah basi, tak boleh makan kan. Tapi kalau makanan tu elok, kita yang tak suka, kita yang tak berkenan. So jangan kita sebutkan tak sedap, makanan ni busuk. Ni kalau bagi kucing ni, kucing boleh mati tercekik ni. Apa lagi? Bagi kat tong sampah bermuntah balik. Tak sedap langsung ni. Jadi itu tidak beradab. Kerana walaupun kita mungkin tak suka, tapi nak menyebutkan dengan cara dengan keadaan perkara itu tak sedap, perkara itu makanan itu busuk begitu, maka itu dah dianggap sebagai mencela. Sebab tak semestinya kita tak suka, orang lain pun tak suka. Mungkin ada orang suka, mungkin ada orang tak suka. Jadi kita menjagalah adab, kita menjagalah sunnah, maka janganlah kita ucapkan perkara-perkara yang negatif.
Baik. Jadi itu yang pertama. Maka kita nak sebut secara umum, bila kita dihidangkan makanan, kita tak suka, kalau suka kita pujilah sungguh-sungguh kan. Alhamdulillah sedap sungguh ni. Siapa yang masak ni? Kita pun kata apa? Kita pun kata tak sedap. Contohlah kata yang makanan tak sedap. Dan kita pun kata sekejap sekalian. Okay, maaf. Okay, baik. Jadi berkenaan dengan apa makanan, makanan yang kita yang rasanya sedap, kita puji. Kita sungguh-sungguh kita puji kata-kata sedap, alhamdulillah. Dan kita kata sedap, siapa yang masak, nak tahu resepi ke, nak tambah lagi boleh tak? Mintalah sungguh-sungguh. Tapi kalau makanan yang tak berapa berkenan, kita tak suka. So pastikan jangan sampai kita mencela, kita kata yang tak betul. Jadi kalau orang tanya kita, sebut je alhamdulillah. Okey, itu yang pertama. Secara umum kita sebut macam tu. Yang kedua, situasi kalau kata kita makan di rumah kawan yang mana dia nak buat catering. Dia nak buat buka restoran. So kita ni yang dijemput untuk rasa makanan. So kita dijemput dan kita pun nak rasa makanan kan. Maka kita rasalah makanan. Bila ditanya apakah rasanya, kita berikan. Berikan komen atas dasar maslahah. Kita nak berikan tu bukan nak mencela. Nak bagi tahu supaya orang yang masak tu dia dapat betulkan rasa dia. Maknanya resepi dia apa yang terkurang, apa yang terlebih. So dia boleh perbaiki cara masakan dia. Di situ ada masalah, maka dibenarkan. Tapi kalau secara umum kita sebut, kita lebih kepada menghina makanan, jadi itu memang tak dibenarkan kerana tidaklah menepati sunnah Nabi SAW. Jadi kalau biasanya orang tanya kita, kita sebut je alhamdulillah. Alhamdulillah tu lebih selamat secara umum. Tak sedap bila tanya apa orang tanya kita macam mana rasa kan, kita sebut je alhamdulillah. Tapi dalam keadaan orang tanya sebab minta feedback, minta kita beri komen rasanya macam mana, kan kita nak bagi tahu betul-betul ni apa kurang lebih, so kita bagi tahu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita order makanan, kita minta lain sampai lain. Jadi ibu-ibu sekalian, kita minta lain sampai lain. So kita ada hak kat situ. Kita boleh tuntut balik hak kita, jumpa dengan orang masak ke, jumpa dengan tuan kedai ke, owner kedai ke, kita bagi tahu. Tadi saya order lain sampai yang lain. So, jadi saya tak berkenan dengan apa yang diberikan ni. Saya nak makanan yang saya order. Maknanya tak perlulah kita beremosi sampai kita mengata makanan tu. Tapi cukuplah dengan ucapan ataupun dengan perkataan kita nak tuntut balik apa yang kita minta. Sebab kita tak order yang tu. Contohlah kita order kan, katalah mi goreng lebih pedas kurang masin. Kawan tu pula hantar mi goreng lebih masin kurang pedas. Contoh dia hantar yang lain yang kita minta. So kat situ kita ada hak nak tuntut balik. Sebab dalam konteks muamalat kan kita berjual beli, so kita ada hak selagi mana tidak menepati apa yang kita tempah. So boleh tuntut balik selagi belum selesainya akad tu. Kan belum ada ijab qabul lagi. Dia baru ijab, dia baru beri, itu kita tak terima lagi. So kita boleh tuntut balik, kita boleh bagi tahu balik dengan orang yang masak. Tapi pastikan jangan mencela makanan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar tekankan berkenaan dengan dalam Fathul Bari, berkenaan sunnah ni, Nabi SAW tak pernah mencela makanan yang mubah. Sedangkan makanan yang haram wajiblah cela dan dilarang. Katalah kita pergi makan di rumah non-muslim. So mereka jemput kita, mungkin katalah berlakunya satu benda yang kita rasa tak selesa, kurang selesa. Dia masak makanan yang bukan halal lah, yang haram. So katalah dia pula hidang kat kita. So kita wajib bagi tahu. Wajib cakap, makanan ni kami tak boleh makan sebagai muslim. Kenapa hidang kat kami ni? Kan contoh hidangan apa? Khinzir. Kan minuman cap timah. Cap timah ni maknanya arak lah. Kan, jadi kata dia hidangkan macam tu. So kita kena bagi tahu. Kenapa hidang? Kami tak boleh makan macam ni. Jangan kita diam pula, kita kata tak apalah ustaz, lebih kurang lah, bukan selalu. Kan sekali-sekala je ustaz, tutup mata je lah. Tutup mata tu, maknanya kita dah kata sengaja tu. So janganlah kita sengaja pula. Kalau sesuatu yang kita memang tak tahu, kita dah siasat, tapi nak berlaku juga itu lain.
Itu dalam keadaan yang dimaafkan kerana kita dalam keadaan jahil, kita memang dah cuba selidik tapi tak tanpa dijangkanya berlaku. Tapi kalau kita sengaja memang tak siasat, tak ambil tahu dan kita kata tak apalah ustaz lebih kurang. So itu benda yang memang tak boleh, tak patut berlaku lah. Sebab itu dah kita sengaja. Kita tidak siasat, kita tidak memastikan apa kita makan. Okey. So itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Ibn Battal syarah dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari berkenaan dengan apa tujuan sunnah ni. Boleh kata boleh jadi makanan kita tak suka, orang lain suka. Dan makanan yang orang lain tak suka, kita suka. Kan, maknanya dia cita rasa kita ni berbeza. So sebab itu kita kata nak menghormati cita rasa kan, nak menjaga adab. So kita amalkanlah perkara itu dengan baik. Kita bagi contoh lah ibu-ibu sekalian, kita nampak sikit kalau ada contoh ni. Kan, kita bagi contoh, kita makanlah dengan satu family pergi di satu restoran, kita order makanan yang semua sama. Katalah apa, chicken chop kita order sama-sama, satu keluarga, anak beranak makan. Kita mula makan dulu sebagai orang yang mulakan makan, kita rasa. Kita rasa-rasa, oh tak sedap. Bagi kita dah tak sedap. Dan kita pun kata depan ramai-ramai, depan family kita sebut, oh tak sedap ni jangan makan, letak. Tak sedap ni kalau kata rosak tu lain, kita sebut lah. Rosak, makanan ni nak rosak, basi, kan, bau tak betul. Memang dah keadaan rosak, itu lain. Tapi makanan yang boleh dimakan, kita sebut tak sedap. Orang letak ni busuk ni, padahal makanan tu elok lagi. Kena pula anak kita kat sebelah, dia kata, ibu, kan, adik makan ni sedap je ni rasa ni. So kita rasa apa? Kita rasa tak kena, tak sesuai. Kenapa kita kata tak sedap? Bagi anak kita tu mungkin sedap. So tambah kalau kata anak tu dah jadi besar kan, nanti dia akan rasa macam, kenapa ni? Kan mak kata tak sedap, bagi adik sedap je ni. So dia akan rasa timbul rasa macam tak selesa. Seolah-olah lidah dia tu maknanya boleh makan apa sahaja jenis makanan. Kan? Sebab kita kata tak sedap, bagi dia sedap. Padahal kita kata jangan makan. Padahal dia nak makan dah, nak tambah lagi dah tu. Contoh. So kita kata tak naklah menyebabkan satu situasi yang orang lain tak selesa. Kan? Kerana apa? Kerana kita tak suka, tak semestinya orang lain pun tak suka. Sama juga, kita suka, tak semestinya orang kena suka. Kita ni ada berbeza kan, cita rasa berbeza, sifat pun berbeza. Jadi kita kena meraihkan supaya tidaklah menimbulkan rasa kurang selesa sesama kita. Itulah hikmah sunnah Nabi SAW. Maka kesimpulannya apa ibu sekalian? Kesimpulannya kita bila mana dihidangkan makanan secara normal, umum, bila sedap, sebutlah, pujilah sungguh-sungguh. Bila tak sedap, cukuplah sekadar alhamdulillah. Katalah kita makan dan kata orang tu meminta kita berikan komen, berikan review kan kepada dia khusus. So dia nak betulkan makanan adanya sebab yang dibenarkan dalam syarak, bukan hina suka-suka ada niat negatif ke tidak. Memang nak betulkan masakan. So kita bagi tahu dekat dia, ni rasa macam kurang masin ni, lebih gula ni contoh kan. Kita sebut supaya dia dapat memperbetulkan resipi masakan dia. Itu secara umum Jadi kalau kita pergi kepada kaedah, kita beli makanan, kalau sampai yang lain kita order lain, tuntutlah hak kita. Tapi pastikan jangan mencela makanan. Itu yang penting. Sebab apa? Nabi SAW tak pernah mencela makanan. Hatta dalam satu hadis disebutkan dalam riwayat Muslim nombor 1945, saya ringkaskan kisah dia. Satu ketika ni Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu pernah tawar kepada Nabi SAW daging dhab. Daging dhab tu apa? Biawak padang pasir kan. Maknanya Khalid bin Al-Walid suka. Dan bila dia offer kepada Nabi, Nabi tak terima dan Nabi tak makan. Apa makna dia? Nabi tak terima ni, maknanya Nabi tak berkenan. Dan Nabi tak makan bermaksud Nabi Nabi tak terima, maknanya Nabi tak berkenan, dan Nabi tak halang Khalid bin Al-Walid makan bermaksud makanan itu boleh dimakan. Tapi Nabi tak mencela. Nabi tak sebut, ni apa makan biawak ni, nak jadi biawak man ke? Tak ada macam itulah. Kan kita kadang-kadang kita rasa nak bergurau. So sampai kita mempermainkan sesuatu. Kan dalam bab bergurau pun kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita lebih kepada nak bergurau
sampai kita sanggup menghina seseorang, sampai kita sanggup untuk mengatakan sesuatu yang negatif, kan, kita mengaibkan orang. Jadi sebab tu dalam bab bergurau ni kita kena sangat-sangat menjaga batasan. Sebab itu Nabi SAW sendiri melarang kita bergurau dengan cara menipu. Kan, kita menipu orang, betul kita kata orang ni gurau je ni. Tidak boleh sebab asal menipu pun dah jadi haram. Ni pula nak bergurau, kan, nak menggunakan orang, kita menipu. So berhati-hatilah termasuk dalam bab makan, jangan sampai kita menghina, mencela makanan pula. Semata-mata nak bergurau, semata-mata kita nak buat punchline ke, nak buat konten dalam video dalam media sosial dan sebagainya. Janganlah, sebab itu bukan sunnah Nabi SAW. Boleh bergurau, dia berguraulah dengan cara yang berhemah, dengan cara yang orang selesa, dengan cara yang seronok, gembira, kan. Itu tak ada masalah. Jadi kita bergurau tu berjagalah batasan. Jangan sampai kita menghina makanan. Jadi itu memang bukan sunnah Nabi SAW. Baik. Kita masuk pada sunnah yang kelima. Baik, saya kira ni mungkin terakhirlah. Memandangkan ada ibu-ibu yang soalan tadi, kita nak jawab soalan lagi, kan. Kita lihat berkenaan dengan kaedah tidur. Pastikan ibu-ibu sekalian, lepas dah belajar ni jangan terus amalkan sekarang. Kan tidur sekarang tak bangkit-bangkit dah nanti kan. Maknanya takut bangkit-bangkit dah malam ataupun pagi esok baru bangkit nanti. Ni apa sunnah dia ni? Sunnah ketika mana nak tidur, iaitu meletakkan tangan di bawah pipi ketika tidur. Dalam sebuah hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang bermaksud apabila Nabi SAW hendak tidur malam, baginda biasanya meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Baik, saya tengok slide dah hilang. Baik, saya akan share balik slide itu, ada masalah internet kot. Okey, sekejap. Saya akan share slide balik. Baik. Saya baca dulu apa hadisnya. Apabila Nabi SAW hendak tidur malam, baginda biasanya meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, sambil membaca doa, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Dan apabila baginda bangun tidur, baginda membaca alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 6312. Baik. Jadi ini adalah berkenaan dengan tidur mengikut sunnah Nabi SAW. Secara umumnya ibu sekalian, saya yakin dan percayalah ibu-ibu semua dah tahu dah, tidur mengiring belah kanan adalah sunnah. Kan, kita semua dah tahu, dah tanya anak kita, cucu kita pun dah tahu dah. Sebab itu yang biasa kita belajar dalam bab akhlak, bab sunnah Nabi lah. Tapi secara khusus, kaedah nak tidur yang sunnah ni adalah kita meletakkan tangan di bawah pipi. Saya dah share dah slide tu. Kita meletakkan tangan di bawah pipi. Itu adalah satu sunnah yang khusus yang kita boleh amalkan. Yang mana maknanya apa? Tangan ni sentuh pada pipi. Jadi ibu-ibu sekalian ada keluasan. Katalah nak pegang macam mana kan? Nak pegang macam mana ustaz? Terpulanglah, nak berarti tangan ni sentuh pada pipi. Jangan tanya pula, ustaz nak kena ukur ke ustaz? Berapa sentimeter? Mana protektor tu adik? Bawa protektor nak ukur darjah. Tak payahlah nak agak kata apa? Nak terlalu perfect kan, tak perlu pun tak apa. Yang penting tangan sentuhlah pipi. Itu dah dikira sunnah. Terpulang, katalah ibu-ibu sekalian, mungkin selesa nak letak macam ni kan. Mungkin selesa dua tangan. Mungkin selesa genggam dengan tangan. Ikutlah masing-masing keselesaan kan. Apa lagi? Kita ikutlah nak ikut trend semasa pula. Kita buat macam mana letak peace macam ni, peace. Apa lagi? Mini love kat sini, apa lagi? Raya stopa, apa-apalah maknanya ikut kepada trend kita kan. Yang penting tangan sentuhlah pada pipi. Jadi itu yang disebut sebagai sunnah. Jadi lazimnya ulama menekankan kaedahnya adalah begini. Letak macam ni. Dia fully tangan ni kat sini. Kanan sahaja, memadai. Kalau kurang selesa, letaklah dua-dua tangan. Letak macam ni. Ikut pada keadaan. Jadi itu kaedah yang sunnah. Manakala doa ni kita amal, sebenarnya ada banyak versi. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang amalkan kan, bismikallahumma ahya wa amut. Boleh amal. Bismikallahumma amutu wa ahya. Maksud dia semua sama. Maksud dia apa? Dia susunan dia berbeza. Maksud dia, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati.
Kalau ubah amutu dulu, aku mati dan aku hidup. Semua versi ni dalam hadis yang sahih. Yang kita boleh amal, tak ada masalah. Dia ada banyak orang kata pelbagai riwayat dengan susunan yang berbeza. Tapi maknanya sama. So ada keluasan. Jadi terpulanglah ibu-ibu sekalian nak baca macam mana pun. Sebab maknanya sama je. Tidak mengubah maksud. Dan kalau lihat kepada sebab kita bacakan doa, katalah doa ni kita baca Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Dia sebut hidup dan mati. Maknanya apa? Aku dah hidup sepanjang hari, ya Allah, dan aku nak mati. Nak mati ni bukanlah mati kekal macam tu. Maknanya kita mati yang ringan, mati yang kecil. Kita tahu kan biasa tidur ni adalah disebut dengan mati yang kecil. Sementara kan. Sebab apa? Waktu tu kita tak sedar apa kita buat. Jadi seolah-olah kita dalam keadaan mati. Kalau susunan doa, amutu dulu baru wa ahya. Mati baru hidup. Maksud dia apa? Kita nak tidur ni ya Allah. Aku nak tidur ya Allah dan aku nak bangun pada esok pagi. So dua-dua membawa maksud yang sama. Maknanya apa? Berkenaan dengan kita nak tidur. So tak ada masalah bahkan dalam hadis yang sahih. Jadi kita boleh pilih. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh ataupun jangan, ibu-ibu pergi doa pula. Kan? Contoh bismillahumma amutu wa amut. Tu masalah tu. Maknanya apa? Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku mati. Maknanya apa? Aku nak mati, aku nak tidur, aku nak mati selama-lamanya. Jadi itu doa tu kalau kita faham memang seram lah. Memang seram, rasa macam berdiri bulu roma. Sebab dah kita nak tidur kan. Jadi takut tak sedar-sedar. Dah bangkit pula. Maknanya dah kekal abadi tidur dah. Tak boleh bangkit dah. Bangkit tengok dalam alam kubur pula. Jangan macam tu lah. Ibu-ibu sekalian yang seram kita. Jadi jangan baca doa macam tu lah. Pergi gabung pula salah baca doa kan. Baca amutu wa amut. Jadi itu membawa maksud yang salah. So bacalah doa ni. Ataupun doa yang kita biasa amalkan juga. Bismillahumma ahya wa amut. Ataupun Bismillahumma amutu wa ahya. Tidak ada masalah. Dah bangkit pada tidur pun sama bacalah doa ni. Lagi satu berkenaan cara berdoa. Ibu-ibu kalau perasan dalam hadis ni disebut sambil membaca doa. Maka bila mana ulama syarah dalam Fathul Bari sekalipun disebutkan kita bacakan doa ini sambil kita nak bersedia nak pergi tidur. Maknanya tak ada syarat semestinya kita nak menadah tangan. Tidak ada masalah. Ibu-ibu sambil nak tidur kan maknanya nak pergi baring. Sambil tu baca doa lafaz pun tak apa. Dia tak semestinya tadah tangan, baca tak semestinya. Kita biasa didik anak cucu kita sebab nak bagi dia disiplin. Supaya dia tidak bermain-main. Itu lain, itu tahap dia kan, kefahaman dia. Kita dah dewasa ni, kita faham, kita tak akan bermain-main lagi dah. Kita nak memerlukan kaedah yang tepat. So, kita akan boleh je amal, tak ada masalah. Sambil kita nak tidur, sambil kita bacakan doa. Terpasuk sambil nak letak tangan di bawah pipi nak baca doa pun tak ada masalah. Sebab itu yang disebut dalam hadis. Kan, sambil letakkan di tangan bawah di bawah pipi, sambil kita bacakan doa. Pun tak ada masalah. Yang penting amalkanlah doa dan kita biasakanlah doa ni setiap malam sebelum tidur insya-Allah. Baik, itu saya kira cukup sekadar itu untuk petang ni, untuk kuliah kita. Kita buka untuk sesi ruangan soal jawab lah. Jadi ibu-ibu yang mana ada soalan boleh ajukan di ruangan chat insya-Allah. Supaya nak memudahkan lah. Mungkin ada yang sedang berfikir soalan kan. So boleh type dalam ruangan chat. So kita akan jawab insya-Allah. Masa lagi 15 minit lah insya-Allah. Baik, kita lihat soalan dulu tadi. Kalau saya terlepas, minta ibu-ibu maklumkan kalau saya terlepas. Puan Jaminah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika hari ini tertinggal tak puasa, boleh tak kita berpuasa untuk seterusnya berbaki 2 hari? Okey, baik. Berkenaan puasa hari putih, dia sebenarnya tidak semestinya untuk kita berpuasa straight 3 hari. Bermaksud ibu-ibu sekalian, kalau kita katalah kita terlepas hari ni kan, esok nak puasa pun tak ada masalah. Sehari pun tak ada masalah sebab kalau ikut asal memang makruh. Kalau Sabtu sahaja kan tak ada pun yang sunat di situ. Tapi sebab esok bertembung dengan hari putih. Kan memang esok hari putih. So hari putih asal puasanya buat sehari pun tak ada masalah. Walaupun pada hari yang Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, sehari pun tak ada masalah. Contoh, maknanya Bunda Jaminah nak puasa esok sahaja, tak ada masalah, boleh. Katalah Bunda kata kan, okay, Ustaz saya nak puasa tapi rasa tak yakin lah
boleh tak habiskan puasa ni? Kan katalah okey, jap. Dia dah lari sikit punya video. Okey. Dia main-main pusing-pusing pula dia punya video dia. Katalah berkenaan dengan cuba puasa, tak yakin tapi kita cuba puasa. So di situ sebenarnya di situ nak disebutkan kita cuba je puasa dulu. Cuba je puasa dulu. Katalah kita walaupun tak penuh tapi sebabkan kita cuba nak berpuasa, maka tak ada masalah. Maknanya ada kemahuan, cubaan kat situ tu ada. Lain kalau memang sengaja kita dah tahu memang tak boleh, memang tak nak, tapi saja nak puasa. Kita tahu kita sengaja nak batalkan ni, so kita nak puasa juga, itu tak boleh lah. Tak boleh sebab apa? Kita bermain-main pula, mempermainkan ibadah puasa. Tahu tak boleh ni, tapi nak juga buat. Yakin memang tak boleh, tapi nak juga buat. Itu tak boleh lah, memang ikut pada kita. Maknanya dah ada pengalaman, contoh memang tak boleh, so tak perlu kita paksa diri. Tetapi seandainya kita nak cuba dulu. Ustaz saya nak cuba dululah kan, mana tahu boleh ke Ustaz kan. So cubalah. Cuba sampailah kita mampu, walaupun dengar bunyi azan zuhur kita buka puasa pun tak ada masalah. Jadi maknanya untuk bonda Jamina, jawapan kepada soalan bonda ni, tidak ada masalah. Boleh je puasa walaupun sehari esok sahaja pun tak ada masalah. Sebab hari putih. So dia tak ada syarat pun. Okey, kepada bonda Salmi saya bagi semua bonda lah insya-Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana dengan mereka yang selalu review makanan restoran-restoran di kedai makan? Yang mana sedap mereka akan promote, tapi yang tak sedap mereka akan terus bagi tahu tak sedap. Okey. Ini sama seperti mana yang kita dah huraikan tadi. Yang kedua iaitu kita dijemput untuk nak memberikan review makanan yang mana kita, apa opinion kita. So dah sama konsep dia dah, maknanya orang yang review ni dia nak memberikan lebih kepada promotion. Okey, dalam makanan yang sedap dia puji itu sangat baguslah, memang promosi yang memang kata menarik perhatian orang. Tetapi sebaliknya makanan yang kurang sedap bagi dia, so dia kena sebut macam mana? Dia kena sebut dengan beradab. Dia tak boleh kata tak sedap. Busuk ni makanan ni, busuk macam sampah. Jangan, itu tak boleh lah. Memang tak beradab tu. Jadi kena sebut macam mana? Makanan ni bagi saya lah, rasa kurang sedap lah. Dia rasa tawar sikit. Dia rasa pedas sikit. Contohlah, sebab apa? Itu personal opinion kan, pada makanan yang kurang sedap. So dia tak boleh pukul rata, sebut tak sedap terus, tak boleh. Dia perlu menjaga adab. Macam tadi kita sebut kan, orang jemput kita nak rasa makanan, so kita berikan komen tapi dengan jujur dan dengan bertapis. Jangan sebut tak sedap, busuk, jangan macam tu. Biar kita spesifik. Ni nasi ni lebih masak. Ni kari ni dia agak pedas. Ni sup ayam ni dia kurang garam. Sebut secara spesifik dan bukan niat nak menghina, bukan niat nak mencela makanan, tapi kita nak memberi tahu supaya orang yang masak, orang owner kedai ke apa, dia boleh ambil tindakan. Dia bolehlah membuat sesuatu kan. Jadi itu dibolehkan. Tapi yang biasa berlaku lah Bonda Salmi dan juga ibu-ibu yang lain, berlaku pada hari ini orang yang review ni, boleh kita kata secara kebiasaan lah. Kita boleh kata dia lebih kepada direct kan. Sedap tu dia puja direct dan tak sedap pun dia sebut direct. Sepatutnya perkara itu dapatlah kita ubah. Dia perlu sebut bagi saya. Dia perlu berjaga adab. Dia jangan semata-mata konten, semata-mata nak dapatkan viewers, nak kata kononnya dengan alasan jujur, dia terus mengatakan begitu. Maka dia tak patutlah. Nak sebut boleh tapi kena bertapis. Sebab apa? Memang dia review, tapi kena bertapis lah. Janganlah direct sangat sampai kata dengan kata yang tak elok. Kan? Contoh, kita bagi contoh lain lah. Analogi ibu-ibu sekalian. Ada orang datang kat kita, dia minta pandangan, so kita katalah kita bagi macam-macam pandangan kat dia. So dia tak faham lagi juga. So kita rasa geram dah ni. Kita rasa kau ni tak faham bahasa ke? Kau ni kita kata kau ni bodoh ke, contoh Jadi itu walaupun kita memang dalam keadaan rasa marah, kita rasa macam tak puas kan, kita rasa macam tak kena dengan dia ni. Tapi jangan sampai kita kata macam tu. Kita kena bertapis kan, kita kena menjaga adab.
Kan? Dengan orang pun tak boleh maki hamun macam tu. Sampai kita marah pun tak boleh maki hamun. Itu bukan sunnah. Jadi menjaga adab sama dalam bab makanan. So kita menjagalah adab dengan tidak memberikan celaan terus. Tapi mengatakanlah bagi saya lebih masih. Kalau kita bagi tahu spesifik. Bagi saya ni agak pedas. So kita bagi tahu. Jangan sampai kita semata-mata konten kita sanggup untuk menghina makanan. So, tak baguslah. Memang itu bukan sunnah. Baik, kita lihat pada soalan bonda Intan. Kalau mengiring ke kanan tapi tak menghadap kiblat, kira ikut sunnah juga ke Ustaz. Okey, berkenaan dengan tidur. Secara khusus, tidur ini adalah kita pastikan dengan kaedah mengiring belah kanan. Berkenaan menghadap kiblat ni pula, dia tidaklah dikhususkan menghadap kiblat. Kerana apa? Yang menghadap kiblat, orang baring menghadap kiblat ni adalah mayat. Kan? Kita solat jenazah tu kita hadap kiblat. Tetapi daripada sudut tidur yang kecil ni, dia bukanlah sesuatu yang khusus perlu hadap kiblat. Dia sekadar mengiring belah kanan sahaja. Dan sebenarnya kalau tidur, katalah kaki menunjuk ke hadap kiblat, biasa disebut oleh ulama sebagai tidak sopan. Kaki ni hadap kiblat. Kalau berlawanan kiblat still okey lagi ya. Tapi kita kena ingat itu bukanlah sunnah. Tidur menghadap ke kiblat ini maksudnya apa? Di dalam keadaan sebagai seorang mayat. Itu boleh. Memang kita kena solatkan dia dan memang dia akan berada di posisi berhadapan kita yang hadap kiblat ni. So memang itu boleh lah, memang itu kaedah. Tapi dalam tidur yang biasa, bukanlah sesuatu yang sunnah tidur menghadap kiblat. Bahkan kalau kaki lunjuk ke kiblat, disebut oleh ulama sebagai tidak sopan. Tidak sopan. Tapi bukanlah satu hadis, dia lebih kepada pandangan ulama. Okey, baik. Kita lihat pula soalan puan bonda ni. Tadi. Bonda Musliha, jika nak qaidullah baca doa yang sama ke Ustaz? Qaidullah. Okey, baik. Tidur sebentar sebelum masuknya waktu zuhur kan. Berkenaan qaidullah, dia juga termasuk dalam konteks tidur walaupun sebentar sebab kita bukan baring sahaja, kita tidur. Kita akan hilang kesedaran walaupun sementara. So doa tadi ni doa ke ataupun cara sunnah ni ke kita buat ketika tidur. So termasuklah qaidullah kerana qaidullah pun kita tidur, bukan kita hanya baring. Berbeza kalau lepas solat subuh. Lepas solat sunat subuh. Kita mungkin pernah dengar dalam hadis Nabi akan berbaring sekejap. Itu adalah baring. Itu baring tapi bukan sunnah. Itu Nabi amal kerana keletihan, disebut kerana mungkin letih, mungkin Nabi nak rehat sekejap sementara belum iqamat. So itu bukan sesuatu yang sunnah disyariatkan, tapi yang Nabi amal kerana sifat Nabi sebagai manusia biasa, Nabi letih. So bukan sunnah, tapi dari situ itu dikira sebagai memang bukan sunnah pertama. Yang kedua itu sebagai baring, bukan tidur. Maknanya bukan hilang kesedaran. Tapi qaidullah termasuk dengan tidur. So baca juga doa yang sama kerana merangkumi maksud yang sama. Doa maknanya nak tidur jugalah walaupun sekejap. Sebab dia tidur bukan dia baring. Okay. Bonda Maimun, kalau kita niat sekali dengan puasa qada boleh ke Ustaz? Berkenaan gabungkan niat, baik solat, baik puasa adalah sesuatu yang diharuskan. Yang terbaik, kita memang asingkan. Kita nak, maknanya contoh solat kan, kita masuk masjid, nak solat tahiyatul masjid dulu. Lepas tu kita solat qabliyah. Itu tak ada masalah, kita asingkan, itu lebih baik. Tapi kalau in case masuk, dah memang terlambat, kena pilih satu. So pilihlah satu yang lebih baik, yang lebih penting. Sama juga puasa. Kita nak puasa ni, katalah esok puasa hari putih. Dan kita juga ada qada. Jadi, yang terbaik, kita asingkan. Kalau boleh. Tak mampu gabung, kita niatlah qada. Niat qada dan dalam masa sama juga, kita niatkan juga sunat. Makna qada itu yang akan terpakai dulu. Sebab itu yang lebih utama. Dan dalam masa yang sama, insya-Allah kita juga dapat pahala puasa sunat. Cuma takkan samalah kalau orang yang asingkan puasa dia. Sebab dia buat double. Kan dia akan puasa qada dulu, puasa sunat. Berbanding orang yang gabungkan niat, walaupun dapat juga pahala. Tapi kita boleh kata tidaklah sama. Tidak sama effort, tidak sama usaha. Tapi perbuatan itu boleh-bolehkan. So nak niat macam mana? Niat yang lebih penting.
niatlah qada dulu. Baik. Puan baik. Tu jelah soalan setakat ni kan. Okay, ada lagi 4 minit mungkin ada benda-benda ada lagi soalan ke? So kita tutup majlis insya-Allah 6.30 ni. Lagi 4 minit saya nak sambung nanti Kang, takut jadi kuliah maghrib Kang. Tak nanti saya bercakap ni. Takut jadi kuliah maghrib nak iftar lagi lah. Macam-macam songih nanti. Benda-benda mungkin ada soalan apa-apa, soalan lagi 3 minit insya-Allah kita nak tutup kuliah kita. Ke nak jawab soalan kuis? Alah ada masa lebih ni kita masuk soalan kuis. Boleh ke? Boleh ke Opal? Boleh Ustaz, boleh. Semangat lah. Alhamdulillah. Baguslah. Memang terharu kan kalau pelajar semangat ni, alhamdulillah. Baik, benda-benda sekalian saya buka ni lah untuk lagi soalan sebagai penutup. Kita mulakan dengan soalan, tutup pun dengan soalan. Memang menarik. Masa dah terhad, so kita nak buka sunnah takut jadi panjang. Tak syok pula kita duduk bincang-bincang tiba-tiba kena berhenti kan. Kita buka soalan lah, kita tengok soalan kefahaman bodoh-bodoh sekalian pada petang ni insya-Allah. Baik, tapi ni tak bincang lagi sunnah ni, tapi tak apalah kita try je dulu. Mana tahu kan bodoh-bodoh kan semua teror-teror belaka kan. InsyaAllah saya share slide. Jadi macam biasa boleh jawab di ruangan chat. Kita tengok kefahaman bodoh-bodoh sekalian insya-Allah macam mana Amin insya-Allah. Baik, soalan yang keempat sambung soalan kuis. Pilih waktu yang tepat bacaan selawat azan. Pilih waktu yang tepat bacaan selawat azan. Saya tak boleh hurai, takut nanti sebut jawapan. Okay, so A sebelum dengar azan, selawat dulu. B ketika dengar azan, selawat dulu, selawat. Sambil dengar azan sambil selawat. C dah habis azan kita berselawat. D habis doa. Doa dah habis, doa azan Allahumma rabba hazihid da'wati tammah tu. Habiskan doa baru kita bacakan selawat. So mana satukah jawapan dia? Habis lepas setelah mendengar azan. Okey, terima kasih kepada Bonda Nur Hasimah. C. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bonda Habibah. Oh tengok semua nama-nama yang sama dengan Waibin juga Alhamdulillah istiqamah. Baik. Oh, admin pun join sekali menjawab Oh, calang-calang ni semua ni. Kita ingat nak kenakan nak kena taring salah ni, rupanya semua tengok betul je ni. Aduh, tak cukup mencabarlah soalan ni. Okeylah, so saya kira betul lah jawapan dia. Kita buka lah hadisnya sebagai penutup untuk petang ni. Sebenarnya kita dah bincangkan kan sunnah ni kan. Berkenaan dengan apa? Selawat kan. Jadi kita dah sebutlah ringkaskan apa? Lepas habis azan, selawat dulu. Selawat dan kemudian baru kita bacakan doa azan. So ibu-ibu sekalian dah memang terror lah. Kita tak payah kita nak bincang pun sangat. Dah nampak dah jawapan. Alhamdulillah, semoga semua istiqamah. Terima kasih kepada semua yang menjawab. Maka mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang bermanfaat pada petang ni insya-Allah. Mudah-mudahan bukanlah kira beletih saja, bukan celoteh saja, insya-Allah adalah manfaat, dapat ilmu sedikit. Walaupun mungkin ada yang sama tapi dapatlah sesuatu yang bermanfaat yang kita tambahkan sedikit ilmu kita insya-Allah. Kita bertidur setakat ni insya-Allah, wallahu taala alam wa ilmuhu wa atam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tusinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.